Muda. Okey, mencari inspirasi kepada orang lain pastinya memiliki satu tanggungjawab yang besar kerana kita nak memberi contoh kepada insan yang mungkin rasa hidupnya sudah berakhir apabila ditimpa dugaan dan musibah. Tetapi tetamu kita hari ini adalah seorang insan yang saya rasa sangat cekal kerana telah banyak melalui cabaran dan dugaan tetapi berjaya juga di dalam hidupnya. Jadi kita bersama dengan tetamu kita yang kita dah ceritakan dari awal tadi. Untuk mendidik wanita tampil berani, kita ada Puan Intan Iliani Ghazali, merupakan perunding imej keusahawanan dan seorang usahawan yang sangat berjaya. Saya rasa ramai yang sudah kenal, dan kalau kita lihatkan kepada usaha yang dilakukan oleh Puan Intan sendiri, pasti ramai yang menjadikan Puan sebagai contoh. Cuma hari ini kita buka ruang untuk kita nak bagi peluanglah kepada orang ramai untuk melihat bagaimana kejayaan itu hadir daripada kejatuhan 10 tahun yang lalu. Jadi hari ini mungkin Puan boleh buka sedikit ceritanya. Dari mana bermulanya inspirasi untuk menjadi seorang usahawan pada mula-mula Puan menjadi ibu tunggal 10 tahun yang lalu? Ya, 10 tahun yang lalu. Pertama sekali terima kasih Mat kerana sudi duduk bersembang dengan saya hari ini. Saya sebelum memulakan perniagaan saya sendiri, saya bekerja di bidang corporate selama 15 tahun. Tetapi sedari kecil saya seorang yang independen, saya seorang yang berdikari. Dan saya bila saya mahukan sesuatu, saya akan berusaha mencari jalan. Saya tidak akan bising atau komplain bila ada masalah. Saya lebih suka mencari macam mana nak buat benda tu jadi. Jadi saya semasa umur saya 29 tahun, saya berpisah dengan bekas suami dan mempunyai seorang anak. Saya dilahirkan di Perlis, jadi family memang di Perlis. So jadi membesarkan anak di KL sendirian. Tapi saya lebih kepada kalau itu sudah dirancangkan untuk saya terima. Kita kena balik kepada asal. Ya, orang kata go back to basic. Kena terima benda itu. Kalau saya tidak mampu, saya percaya itu bukan. Allah tidak akan memberi itu kepada saya. Tetapi kenyataannya benda itu jadi kepada saya, bukan orang lain. Maksudnya itu sudah ditakdirkan untuk saya. Untuk bangkit semula, saya percaya bergantung berbalik kepada kita kena bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang kita mahukan dalam hidup? Dan kena ada kepercayaan dalam diri sendiri dan juga pencipta kita. Tidak kiralah agama mana yang kita percaya, ya, kepada siapakah pencipta kita yang kita percaya, tetapi kita kena percaya yang kita boleh melakukan dan selebihnya kita bertawakal. Itu pegangan saya dari dulu sampai sekarang. Sebab kita tidak tahu apa yang akan kita tempuhi di masa depan. Kita kena sentiasa bersedia. Itu memerlukan satu kekuatan mental yang kuat, saya tahu. Tapi itu adalah satu pembelajaran dalam hidup yang kita kena buat. Dan mungkin disebabkan saya juga mempunyai seorang anak. Jadi bila tengok anak tu, semangat sebagai seorang ibu tu dia jadi lain lah. Kalau kita rasa tak bersemangat, ya, rasa hari ni tak bertenaga ataupun rasa tak ada sokongan, ya, kita tengok anak dan kita tengok tak sampai ke hati, kan. Kita jadi naluri seorang ibu, saya percaya semua ada tu. Mesti akan pastikan macam mana keadaan sekalipun, anak mesti dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Jadi itu motivasi saya daripada dulu. Cabaran apabila hidup sendiri dengan anak yang pada waktu itu usianya berapa? Waktu itu usianya 7 tahun. 7 tahun. Anak pada usia 7 tahun itu pasti ada banyak soalan yang ditanyakan kepada ibu, dan pada masa yang sama kita nak menepis segala pandangan masyarakat. So masyarakat pun ada persepsi mereka. Tapi pada masa yang sama juga kita perlu melihat itu sebagai dugaan yang meningkatkan lagi keinginan kita untuk percaya. Jadi bagaimana Puan menyusun strategi itu untuk tidak mempedulikan pandangan masyarakat, tapi lebih kepada fokus untuk keluarga, untuk anak yang masih kecil pada ketika itu? Sebenarnya, Mac, kalau tanya strategi atau perancangan, tak ada. Tak ada? Tak ada. Saya sendiri,
Kalau ditanya adakah fikir yang saya akan berkahwin dan bercerai? Tidak ya, semua orang bila berkahwin tu mengimpikan satu yang ya sampai ya bahagia sampai ke akhir hayat. Tapi bila masa ini dah sampai, saya pun sebelum mengambil keputusan untuk berpisah, kita cuba memperbaiki sebab kita memikirkan akibatnya kepada anak itu lebih berat daripada kita. Ya, at least kita sudah dewasa, masih boleh fikir cara yang sebaiknya. Tapi Mac, saya mengambil, saya kena kuat. Ya, saya kena. Anak saya adalah sebenarnya pendorong booster, semangat, pendorong semangat saya, atau tulang belakang lah kita panggil. Semasa mula-mula berpisah, dia ada bertanya kenapa Daddy tak duduk dengan kita lagi. Kemudian kalau bercakap pasal ni kita lebih emosi ya. Kenapa tidak seperti keluarga lain? Jadi bila kita waktu tu saya bersendirian, ibu bapa dan family memang jauh. Jadi saya kata, okey, kalau saya juga sedih bersedih macam dia, dan macam mana dia? Saya kata tak boleh. Tak boleh. Saya kena kuat. Saya kena kuat. Dan sebenarnya bila orang kata setiap kejadian tu ada hikmahnya, waktu itulah actually mendekatkan saya kepada Tuhan. Saya berbalik kepada asas. Ya, kenapa jadi kepada saya? Mesti ada sebab terjadi. Ya. Dan dia memberi itu dugaan kepada saya itu kerana dia tahu saya mampu. Jadi saya kata selagi saya hidup saya kena diteruskan, tanggungjawab saya kena diteruskan, dan anak sebagai pendorong saya yang paling kuat. Jadi itu. Jadi di situlah bermula kerjaya sebagai seorang perunding imej. Tidak, saya berhenti kerja 3 tahun yang lepas. Tapi semasa saya masih bekerja di bidang corporate itu, saya mengambil sijil sebagai perunding imej bertauliah. Jadi itu sebagai salah satu perancangan untuk saya di masa depan. Kerana saya tanya sampai bila saya nak bekerja dengan orang. Saya nak masa untuk anak saya kerana mereka makin membesar. Jadi takut tak ada masa. Dan saya mencabar diri saya, takkan setakat ini je. Sebagai seorang manusia, takkan setakat ini je saya boleh buat. Saya percaya saya boleh buat lebih daripada itu. Jadi 3 tahun yang lepas, saya mengambil keputusan selepas 15 tahun bekerja di bidang corporate, saya nak berhenti kerja. Jadi dalam masa itu, saya kata saya nak buat sesuatu yang saya minat dari dulu. Saya ingin berkongsi cara untuk tampil cantik, membina keyakinan diri, dan dalam pada yang sama mendidik dari segi cantik, bukan hanya dari segi luaran, tetapi juga dari segi dalaman. Kerana definisi cantik pada saya bukan setakat tampil dengan keluaran sahaja, tetapi lebih bermula daripada hati yang ikhlas dan baik. Semuanya saya percaya bermula daripada dalam. Kalau hati kita bersih, hati kita ikhlas, dan kita sentiasa percaya dengan diri kita dan pencipta kita, selebihnya nampak cantik dari segi luaran. Maka akan terselah akan nampak lebih cantik di luar. Of course, semestinya kita kena jaga di bahagian penampilan dari segi luar, tetapi itu saja tidak cukup. Saya sentiasa percaya sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita, hati mestilah cantik. Di dalam hati itu mestilah cantik, ikhlas. Kemudian bila di dalam itu cantik, maka apa yang kita buat di luar, penampilan kita nampak lebih sempurna. Itu definisi cantik pada saya. Perunding imej ni, kalau masyarakat sering fokus pada imej luaran saja, tapi nampaknya Puan Intan melihat kepada dalaman, dan saya rasa cabaran untuk kita nak bersaing dengan perunding-perunding imej yang lain, saya rasa di Malaysia ini sangat ramai. Jadi bagaimana untuk menjadi lain daripada yang lain? Okey, saya sedar, saya setuju apa dengan yang Mac cakap. Memang kebanyakan perunding imej mementingkan penampilan dari segi luaran. Tetapi saya rasa dalam generasi yang tengah keadaan yang tengah berkembang dan berubah ini, ini adalah satu kesedaran yang perlu saya bawa. Saya percaya kalau tidak hari ini, esok. Tetapi ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Kerana kita lihat kadang-kadang di sosial media,
tidak ada rasa hormat sesama kita manusia. Kita suka menghukum orang lain. Kita tidak rasa yang apa yang kita sebutkan itu boleh memalukan orang lain, menjatuhkan maruah orang lain. Padahal kita tidak melihat dalam diri kita sendiri apakah kekurangan kita. Itu yang setiap kali saya mengadakan sesi kelas saya yang saya selalukan secara tidak ramai, saya biasa lakukan dalam kumpulan yang kecil. Saya mulakan dengan itu. Saya kata untuk tampil cantik, hati kena cantik. Kena cantik hati dulu. Kuncinya pada hati. Pada hati. Kemudian mereka akan bertanya, macam mana Puan? Apa maksud Puan? Dan saya akan terangkan dengan lebih selanjut. Dan lagi satu yang saya ingin tegaskan, Mak, cantik ada juga adalah bila kita mencabar diri kita untuk keluar daripada zon selesa kita. Saya telah buat itu dan alhamdulillah saya Nyata percaya. Okey, terima kasih Puan Intan kerana bersama dengan kami dalam waktu sesingkat ini. Banyak yang saya dapat serap dan penonton juga saya percaya telah dapat sedikit tips untuk menjadi seorang yang berjaya. Terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan kami hari ini. Apapun itu dah tadi, kuncinya adalah hati, dan setiap perkara yang kita lakukan biarlah ia dilakukan dengan hati yang cantik dan bersih juga.